Assalamualaikum, apa khabar semua baik-baik? Cikgu harap semua sihat walafiat di samping keluarga saya. Bersua kembali bersama Cikgu Badariah dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Anak-anak sudah bersedia? Cikgu harap baik-baik sudah bersedia semua dengan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis. Dan ceria selalu belajar. Jom belajar bersama Cikgu. Bahasa Melayu tahun 6. Tema 7, indahnya warisan kita. Unit 19, Khazanah Kesenian Bangsa. Tajuk, Kisah Hidup Sepotong Kayu. Cikgu harap murid sudah bersedia dengan buku teks, buku tulis dan juga alat tulis. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita pada pagi ini 4.2. Mengucapkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Manakala standard pembelajaran kita 4.2.2. Mengucapkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengucapkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Manakala kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Apa yang perlu dicapai oleh murid-murid? Kita lihat. Murid dianggap berjaya apabila dapat mengucapkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah. Okey. Jadi murid-murid kena mengucapkan cerita. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid sudah bersedia dengan buku teks halaman 113 dan juga buku tulis. Apakah aktiviti kita pada pagi ini? Pertama, murid-murid dikendaki membaca dan memahami petikan. Dan yang kedua, murid perlu melengkapkan cerita ataupun karangan autobiografi. Jadi kita lihat apakah yang perlu kamu lakukan. Okey, sebelum tu, murid-murid dikendaki buka buku halaman 113 iaitu Kisah Hidup Sepotong Kayu. Jadi kita baca sama-sama nanti. Jadi yang perlu kamu buat pada hari ini ialah melengkapkan cerita ini dalam bentuk karangan autobiografi. Sebelum tu, cikgu terangkan dahulu apa itu karangan autobiografi. Ciri-ciri karangan autobiografi. Yang pertama, karangan yang menceritakan riwayat hidup sesuatu perkara atau benda. Yang kedua, kata ganti diri pertama. Biasanya untuk karangan autobiografi kita guna saya atau aku. Saya atau aku sebagai kata ganti diri sesuatu benda yang ditulis dalam karangan autobiografi. Yang ketiga, sifat-sifat perkara atau benda ini diceritakan seolah-olah ia hidup. Seperti manusialah dia hidup. Tapi itu ibarat benda. Yang ketiga, ia menceritakan latar belakang dan perjalanan atau pengalaman hidup perkara atau benda yang ditulis. Okey, itu adalah ciri-ciri karangan autobiografi. Jadi murid-murid dikendaki memahami petikan yang diberi dan melengkapkan dua perenggan. Perenggan yang kelima dan perenggan yang keenam
bentuk autobiografi. Dalam bentuk karangan autobiografi. Baiklah, cikgu akan bimbing kamu dari satu perenggan ke satu perenggan. Kita baca perenggan yang pertama dahulu. Okey. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papak usang. Hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan, aku hidup gah di rimba raya. Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Tapi ini cerita dalam buku teks. Okey, perenggan yang ketiga. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Dia sangat kecewa lah sebab dia tidak dihargai lagi. Perenggan keempat pula. Beliau merupakan pemukul kayu yang sangat handal. Dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukur dan ketal kayu, beliau memulakan kerja tangannya. Okey. Baiklah untuk perenggan. Okey, baiklah anak-anak. Okey, untuk perenggan yang kelima, anak-anak dikendaki menyudahkan karangan ini menggunakan sedikit panduan daripada cikgu di sini ya, berdasarkan teks di sini. Cikgu bagi di sini pelbagai jenis motif, cantik, dibeli, dibawa pulang, digantung, berjasa, sangat gembira. Jadi untuk melengkapkan perenggan kelima ini, murid-murid perlu tengok di sini ya. Kayu ni diukir berdasarkan motif fauna, motif flora dan juga motif kosmo. Dah cantik, nanti akan dibeli oleh seseorang dan dibawa pulang. Okey, awak tu akan dibawa pulang. Jadi ini contoh yang cikgu bagi di sini. Nanti untuk buat latihan, awak boleh ikut contoh cikgu ataupun awak boleh reka sendiri berdasarkan buku teks ini. Cikgu bagi panduan di sini. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku seperti motif, ambil ni, motif fauna, motif flora dan juga motif kosmos. Okey, dah satu ayat. Aku sangat cantik dan dibeli oleh seorang perempuan muda. Aku telah digantung di dinding ruang tamu rumahnya. Jadi lengkap satu perenggan untuk perenggan yang kelima. Boleh anak-anak? Cikgu rasa murid-murid boleh melengkapkan perenggan kelima berdasarkan gambar di sini. Okey. Dah. Dan kita lihat perenggan yang ke-6. Okey. Perenggan ke-6 adalah perenggan penutup. Bersama, cikgu bagi sedikit panduan untuk kamu mengarat perenggan yang ke-6. Kamu boleh menggunakan ayat-ayat kamu sendiri. Tapi sebagai panduan, cikgu bagi di sini, nyatakan perasaan. Mungkin gembira, bangga, dijaga dengan baik, bersyukur, tuan yang baik. Biasa untuk akhir karangan untuk autobiografi, kita lahirkan perasaan kita. Ada yang gembira, ada yang kecewa, ada yang bangga. Ini sebagai panduan cikgu bagi di sini untuk kamu menyudahkan karangan autobiografi nanti. Jadi sini ya. Jadi kita lihat di sini apakah yang perlu kamu lengkapkan untuk perenggan yang terakhir ataupun penutup. Aku menjadi hiasan indah di dinding rumah tuanku. Aku sangat gembira dan bangga kerana dijaga dengan baik. Kecantikanku sentiasa menjadi buah mulut orang. Kini hidupku diulik kebahagiaan.
Aku bersyukur mempunyai tuan yang sangat baik. Jadi itulah pengakhiran 10 kayu. Okey? Jadi, kamu dikendaki melengkapkan karangan autobiografi sebanyak 2 penggan sahaja, iaitu penggan ke-5 dan juga penggan ke-6. Jadi kita lihat apakah latihan kamu. Baiklah, murid-murid dikendaki melengkapkan 2 penggan akhir karangan autobiografi dalam buku teks di halaman 113. Jadi penggan pertama dah ada, penggan kedua dah ada, penggan ketiga sudah ada, penggan keempat pun sudah ada. Penggan kelima cikgu dah terangkan tadi, penggan keenam pun cikgu sudah terangkan tadi. Jadi kamu boleh ambil panduan cikgu ataupun kamu boleh reka sendiri berdasarkan buku teks halaman 113. Okey. Baiklah, cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu pada pagi ini. Tajuk kita, kisah hidup sepotong kayu. Boleh anak-anak? Okey. Buat latihan di dalam buku tulis karangan penulisan. Sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat manfaat kepada murid-murid. Rajin-rajin belajar di rumah supaya anda semua menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan juga negara. Bye-bye. Assalamualaikum.